Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini 16 Muharram 1436 Hijrah bersamaan dengan 9 November 2014. Kita teruskan pengajian qawaid fiqhiyah kita dengan kaedah yang ke-17. Kaedah ini berbunyi kata 18. 18. Kaedah yang ke-18. Yang ke-17 dah selesai kan? Yang berbunyi tudman al-mithliyat bimithliha ataupun tudamman al-mithliyatu bimithliha wal mutaqawwimatu biqimatiha, yang bermaksud dijamin perkara yang menyerupai dengan yang serupa dan perkara yang berharga dengan harganya ataupun dengan nilainya. Okey. Ini saya perhatikan rentetanlah daripada kaedah-kaedah yang sebelum ni. Okey, khususnya kaedah yang ke-14. Ada perkataan madhmun kan? Madhmun iaitu dipertanggungjawabkan ataupun diminta untuk menjamin. Okey. Pertama sekali ialah berkenaan dengan takrif ataupun definisi al-mithliyat. Okey, al-mithl laisa kamithlihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya kan. Okay, kita pun sebut dalam bahasa kita misal kan, contoh. Okey. Misalnya iaitu perkara yang serupa dengan sesuatu. Jadi pertama sekali para ulama berselisih tentang al-mithliyat. Al-mithliyat, ada yang berpendapat bahawa maksud al-mithliyat ialah al-makilat, iaitu perkara yang disukat, dan al-mauzunat iaitu perkara yang ditimbang. Okey. Contohnya macam minyak ni nak kira apa? Ditimbang ke ditimbang ke di satu lagi apa, disukat. Kita beli minyak 1 kilo ke 1 liter? 1 liter kan. Okey. Jadi kalau kita beli 1 liter, artinya disukat. Kalau kita kadang-kadang setengah-setengah tempat mungkin dia guna timbang juga kan. Jadi kalau timbang tu namanya mauzun. Okey, yang ditimbang. Okey. Ada beza tak antara yang ditimbang dengan yang disukat? Ada beza tak? Dia panggil apa? Kalau kita ambil katalah minyak tu 1 kilo dengan minyak 1 liter, sama tak? Sama tak? Dia boleh jadi berbeza kan? Kerana ada setengah-setengah minyak dia yang lebih pekat. Jadi tak samalah minyak yang 1 kilo yang pekat dengan minyak yang 1 kilo yang cair sikit. Betul tak? Okay? Jadi itulah kita dapat faham. Yang penting fahamlah. Jadi sebagian ulama mengatakan mithliyat ialah yang disukat dan yang ditimbang, makilat dan mauzunat. Okay, adapun al-mutaqawwimat, perkara yang dinilai harga, itu tidak termasuk dalam mithliyat. Okey. Nilai harga tu maksudnya dia tak boleh ditimbang. Macam rumah nak timbang macam mana? Contohnya kan, kereta nak timbang macam mana? Okey. Nak sukat kereta dan sebagainya pun tak boleh juga. Jadi itu tidak termasuk dalam mithliyat. Pendapat yang kedua mengatakan al-mithliyat ialah yang mempunyai mithl, iaitu yang mempunyai perkara yang serupa dengannya. Okey. Ataupun yang mempunyai musyabih, iaitu perkara yang menyamai. Ada tak beza antara menyerupai dan menyamai? Mungkin saya terbalik kot terjemah tu.
Tengoklah kita bincang sekarang. Mithal ialah yang sama. Ialah maknanya yang menyamai lah kan. Okay. Musyabih ni ialah yang serupa. Lebih kan gitulah kan. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, mithal itu yang serupa. Maknanya yang serupa ataupun yang sama, kita sebut 100%. Okay, kalau syibah yang tak tahulah mana yang bahasa kita macam ada beza tak sama dengan serupa. Menyamai seakan-akan. Okey, kalau menyerupai sama sebiji. Dia kan ada kembar apa dia panggil? Kembar yang sama dengan kembar tak sama. Dia panggil apa? Bahasa Jawa ni macam mana? Kalau yang sama tu nama apa? Seiras kan? Yang tak sama sikit tu nama? Tidak seiras. Okey. Yang sama itulah mithal tu. Sebab tu tak tahu saya sebut kat sini mithal yang menyerupai. Maknanya muka dia ataupun benda tu serupa. Yang musyabih yang menyamai, maksudnya dia tak serupa tapi dia lebih kurang sama. Dan dia nilai sama. Contohlah macam ni. Macam pen ni Artline 509A kan, dia tulis whiteboard marker kan. Kalau saya guna yang ni kemudian hilang, saya gantikan dengan sama juga macam ni, namanya, maknanya yang serupa macam ni, namanya mithal. Tapi nak cari Artline tak jumpa, saya carilah Faber-Castell ke Faber-Castell tu kan. Itu namanya apa? Itu namanya musyabih. Betul tak perkataan tu? Yang Melayu lah, betul tak? Okey, betul kalau betul tak apa. Okey, kefahaman tu. Ataupun muqarib, yang mirip, yang dekat-dekat macam tu. Okey. Ni jauh, maknanya dia jauh sikit lah daripada mithal dan musyabih. Dia dekat-dekat sama. Kan? Macam mana nak sebut yang ni Ada siapa boleh bagi contoh sikit? Kan? Ni fikir sendiri je sebenarnya, kan? Okay, benda yang sama macam tadi lah Artline. Okay, yang menyerupai tadi Artline dengan Faber-Castell. Yang satu lagi ni yang mirip-mirip kan, dia taklah sama kan, tapi kira macam ni juga, permanent marker contohlah kan. Okay, tadi whiteboard tulis-tulis boleh padam. Yang ni dia tak dapat yang jenis ni, yang lebih kurang pun kan, belilah juga kan, nak ganti juga. Jadi belilah permanent marker. Jadi kita pun mengajar nak padam tak boleh kan. Lebih kurang gitulah kan. Okay, muqarib, yang dekat-dekat dengan tu. Okay. Inilah pandangan yang sahih menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Definisi ataupun ta'rifan yang kedua ini lebih tepat lagi, kerana ini dalilnya lah. Nabi SAW meminjam seekor unta dan membayar dengan yang lebih baik daripadanya. Maksudnya dia pinjam unta tu, dia nak bayar tak dapat, jadi dia bayar dengan harga yang lebih baik. Okay. Maknanya bila sebut mithliyat tu, tak semestinya serupa, boleh jadi yang menyamai ataupun yang mirip. Okay, bahkan dia maksudnya boleh jadi yang lebih ataupun yang kurang sedikit. Tak semestinya kena nak bahasa kita agaknya sebiji sama macam tu. Okay, serupa dengan tu. Baginda juga menghukum dhaman, iaitu jaminan ke atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau memecahkan bekas makanan Ummul Mukminin yang lain. Cuma saya tak ingat nama yang seorang lagi itu. Okay, lalu Nabi memberinya bekas makanan yang elok. Tahu tak cerita ni apa? Ceritanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada giliran Aisyah, tiba-tiba datang seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain membawa makanan dalam bekas. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha pergi, Safiyah, betul? Safiyah. Jadi bila Safiyah datang, Aisyah jealous, dia tolak je benda tu, kan? Jatuh pecah. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum sahaja, dan Nabi berkata, apa dia, as-safhatu bis-safhati kan, ina'un bi ina', maaf, ina'un bi ina' wa ta'amun bi ta'am. Maksudnya bekas diganti bekas. Okay, bekas pecah diganti bekas elok, dan makanan jatuh diganti makanan yang elok.
Okay? Jangan makanan jatuh tu diganti makanan jatuh juga, tak boleh kan? Okay? Tapi bahasa Arab, tengok bahasa Arab dia, ina'un bi ina'. Ina' ni maksudnya ialah bekas, bekas makanan ataupun bekas air, diganti dengan bekas. Okay? Tak disebut ina'un maksurun, ina' yang pecah, digantikan dengan ina'in salihin. Ina' yang salih maksudnya bukan salih maksiat tu kan, tapi salih maksudnya yang masih bagus. Okey, wa ta'amun apa mungkin dalam bahasa Arabnya wa ta'amun masqut, ta'am yang dijatuhkan, bi ta'amin salih, dengan makanan yang boleh dimakan. Nabi tak sebut tambahan tu, Nabi hanya sebut bekas dengan bekas, makanan dengan makanan. Jadi itu dah difahami dalam bahasa Arab. Bekas keadaan kan, situasi tu, bila bekas tu pecah, bekas diganti bekas. Okey, maknanya bekas yang pecah itu diganti dengan bekas yang elok. Makanan tu pula macam mana? Makanan yang apa dia? Jatuh, yang tak boleh makan lagi itu diganti pula dengan makanan lain. Okey, jadi ini merupakan ya. Itulah dia sekarang ni. Kan dia merangkumi. Misliyat itu yang benda perkara yang menyerupai, merangkumi yang serupa, yang sama, yang mirip. Maksudnya kalau tak jumpa bekas yang bahasa orang KL ni sebiji kan, bekas yang sebiji macam tu, yang dekat-dekat pun tak apalah. Kadang-kadang dah habis stok dah kan, betul tak? Okay? Bekas yang apa yang mahal sikit apa dia? Pyrex kan, bekas Pyrex ni itu bukan habis stok, itu special edition kan. Kita beli betul jatuh pecah, Allahu Akbar. Okay? So macam mana? Nak ganti apa? Tak ada lah. Benda tu kalau minta kilang Pyrex buat pun, kata tak, that is a special edition, once and for all. Tak ada lah, habis dah. So nak buat apa? Carilah yang serupa dengannya, yang maknanya serupa dah tak ada dah, yang menyamai, setanding dan ataupun yang mirip-mirip dengan benda tu. Tak semestinya, mungkin lebih mungkin kurang. Dah sebut dah serupa tak ada. Tak adalah kurang sangat. Memanglah tak ada kurang sangat. Katalah harga dia tu 100, yang ada paling dekat ialah 95. Tak boleh saya nak 100 juga. Mana boleh, dia tak boleh lah. Bekas tu dengan mangkuk kan, nak tambah RM5 kat dia. Mana boleh, tak boleh. Betul tak? Okey, ataupun dia lebih. Dia 100 timbul satu masalah Ustaz. Katalah sebab dia tu satu pecah, dia ada satu set itu. Kalau kita ganti dengan jenama lain atau yang serupa, dia kata itu bukan set dah. Jadi kena ganti set dia. Macam mana tu Ustaz? boleh lah kot agaknya kalau nak ganti dengan set. Tapi set tu dia kena bagi ya. Kan? Contohlah kan macam Royal tu Ustaz. apa dia? Royal Albert ke Royal Cameron. Itu saya tak faham apa benda tu. Kan tak pernah dengar lagi. Itu set lah. Satu set. Ya kan. Beli kat England. Kalau satu set tu, kalau satu hilang kan, yang kena orang tu dia tak boleh makan pasal dia makan semua putih, tiba-tiba ada satu ugly apa? Duckling kan. Dia makan tak ada selera kan. So nak buat macam mana? Kata tak boleh, nak ganti semua sekali. Kata boleh nak ganti, tapi pihak tu bagi kat aku pula kan. Jangan ambil dua-dua pula kan. Okey. Jadi macam tu mungkin boleh lah insya-Allah. Walau macam mana pun, kes-kes macam ni kan, dia diselesaikan pada masa dengan merujuk kepada orang yang boleh menyelesaikan, pengadil ke ataupun hakim ke kan. Mungkin tak sampai hakim lah kan, kes Royal Albert tadi kan, takkan nak sampai kes masuk mahkamah kot kan. Okay, tapi mungkin diselesaikan peringkat mana-mana peringkat lah, mungkin ketua kampung ke contohnya kan, ataupun ketua keluarga ke. Okey, itu dua dalil ini digunakan untuk menjustifikasikan bahawa definisi kedua lebih tepat daripada definisi pertama. Sebab tu kita kena ingat, ulama kita bila letak definisi, pengertian, mereka letak pengertian mengikut dalil, bukannya saja-saja letak je. Okey. Kemudian juga kerana, maknanya dalil ketiga ialah kerana dhaman, iaitu jaminan dengan perkara yang menyamai dan yang mirip, mengumpulkan dua perkara iaitu qimah, maksudnya nilai, dan menepati tujuan tuannya. Maksudnya ini dari sudut logik. Yang tadi dalil daripada hadis dah jelas.
Dari sudut logik, kenapa perlu jaminan? Maknanya perlu jaminan untuk ganti kan? Okey, dengan perkara yang sama ataupun yang mirip. Kerana bila kita ganti dengan benda yang sama, menyerupai kan, ataupun yang benda yang menyamai ataupun menyamai dan mirip, okey, dengan itu ada dua kita sebut apa, tujuan telah terhasil. Okey, dua tujuan, dua maksud telah terhasil. Pertama, dapat digantikan nilai. Okey, dan yang kedua, dapat dapat menepati tujuan tuan dia. Kan? Maksudnya sekarang ni kalau tuan tu nak bagi makanan, katalah A nak bagi makanan kepada B. A bagi makanan kepada B. C datang, C pecahkan. Sampai tak tujuan dia nak bagi makan kepada B? Tak. Lagi ganti, lepas tu ganti dengan pinggan kosong. Sampai tak tujuan dia? Tak sampai maksud juga. Jadi kena gantilah pinggan yang berisi supaya sampai juga maksud tu akhirnya. Okay? Jadi agama Islam begitu sifatnya, menjaga apa kita nak sebut kat sini, menjaga hak kan. Okey, menjaga, kita nak sebut bukan hak, macam kehormatan. Maksudnya macam harta benda ni pun perlu dijaga. Apa kita nak sebut dalam bahasa kita? Boleh sebut menjaga kehormatan dia, tak kan? Menjaga apa? Maruah. Ni tak ada maruah kan? Dia bukan maruah, tapi dia ada nilai, menjaga nilai. Okay, jadi kita tak boleh, ni saya punya, ikut saya lah, nak balik nak pecah kan? Tak boleh. Kenapa? Ini tujuan guna untuk, kalau dah pecah lain lah kan, hapuskan apa semua. Tapi kalau masih elok lagi, digunakan untuk apa? Apa nilai dia? Digunakan untuk apa? Untuk minum kan? Kalau lebih pun nak letak pen, boleh lah juga kan. Orang bagi kadang, ataupun yang benda yang dah lama, yang nak kalau guna agaknya dia boleh pecah ke, dia dah fragile sikit, letak pen okey jugalah. Okay? Tapi boleh tak nak hancurkan dia? Kerana ini saya punya, saya nak hancurkan? Tak boleh kan? Okay? Saya ada rumah, saya nak bakar rumah saya, pasal rumah saya banyak. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia, tak boleh. Kerana walaupun itu milik kita, yang Allah berikan kepada kita, tetap kita perlu menggunakannya mengikut apa yang Allah perintahkan. Okey. Jadi setiap benda tu dijaga. Barang orang, barang kita, semuanya dijaga oleh Islam. Jadi kalau orang tu jaga, kita pecahkan, artinya kena ganti. Okey, dan dalam orang tadi dia bawa nak berikan sesuatu, kita pecahkan dia, benda tu, dengan isi yang dia bertujuan untuk membuat sesuatu yang baik. Itu pun kena diganti juga. Okey. Menurut dua pandangan ini, maka sesiapa yang merosakkan harta orang lain. Okey, nampak sekarang ni ada dua pandangan kan, dua pendapat. Pendapat pertama, al-mithliyat, iaitu perkara yang serupa, adalah makilat mauzunat, perkara yang disukat, perkara yang ditimbang. Adapun perkara yang dinilai harganya tidak termasuk dalam mithliyat. Okey, pandangan kedua, mithliyat ialah apa yang mempunyai sesuatu yang menyerupainya atau menyamainya atau mirip dengannya, tak kira sama ada benda itu disukat, ditimbang ataupun dinilai. Boleh faham tak? Kat sini boleh faham ke tak boleh? Boleh kan? Alhamdulillah ada orang faham. Ulang balik tadi. Mauzun, mauzunat, makilat dan mutaqawwimat. Saya nak tunjukkan sekarang ni beza antara pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Kan? Apa lagi yang ada tadi? Mauzunat. Mauzunat ini ialah kan, mauzunat. Kalau makilat apa dia? Makilat macam ni lah, lebih kurang kan. Tahu kan? Mutaqawwimat ni macam ni lah.
Itu. Okey. Ni timbang, ni bekas tu 1 liter, ni kita timbang kilo lah kan. Okey, ini duit. Okey. Kalau yang pandangan kedua pula, dia kata apa? Yang misal, serupa, ataupun musyabih. Okey, ataupun yang ketiga ialah muqarib. Pandangan pertama kata apa? Pandangan pertama dia kata yang ni je. Boleh? Pandangan kedua kata apa? Okey. Okey. Boleh? Boleh, setakat ni boleh, kita tak ada masalah. Jadi pandangan pertama ertinya ini tak termasuk. Okey. Pandangan kedua pula, apa dia? Termasuk tiga-tiga ni saja nak buat pusing itu. Termasuk tiga-tiga ni. Gambar rajah ni dibuat waktu inilah tanpa difikirkan. Jadi kalau nak ubah gambar rajah lain tak apa. Kan yang pentingnya okey. Bezanya di sinilah. Ini ada, tiada kan? Yang ni pula ada dan ada. Kerana yang dilihat ialah sudut misliyahnya ataupun persamaannya. Okey, yang ni pula yang dilihat ialah cara apa? Cara penentuannya. Ditentukan dengan sukatan, ditentukan dengan timbangan. Ni dia tak tengok cara penentuan benda tu. Tapi yang pentingnya ada benda tu sendiri. Ada apa? Macam rumah kan. Rumah tak disukat, tidak disukat, tidak di apa? Tidak ditimbang. Betul. Tapi rumah ada harga. Jadi ada tak kalau kita hancurkan rumah orang tu, boleh tak kita gantikan? Ada tak dia misal musyabih muqarib? Boleh kan? Kita boleh bina rumah yang sama, misal, ataupun rumah yang menyerupai, sama, serupa. Yang kedua yang bersamaan ataupun yang dekat-dekat sama. Okey. Tak apalah, kalau rasa susah ni tak apa, saya tulis. Yang pentingnya kita tahu dua-dua pandangan sekarang ni, saya saja nak bezakan. Lepas tu di sini disebut menurut dua pandangan ini, dua-dua pandangan ni. Okey. Maka sesiapa yang merosakkan harta orang lain. Tadi adalah definisi pengertian. Sekarang ni aplikasi dia. Macam mana nak applykan apa yang kita baru saja faham ini. Sesiapa yang merosakkan harta orang lain, jika harta itu bersifat mithli, dia mesti menjamin dengan yang menyerupai. Mithli ialah yang serupa. Dia jamin dengan, dia kena bayar ganti rugi yang serupa. Okey. Kalau rasa nak letakkan jaminan itu, dijamin apa semua ni kan, dengan perkataan lain iaitu ganti rugi pun boleh juga. Nak bagi faham kan. Okey. Jika mutaqawwim, jika maknanya benda yang dirosakkan itu ialah mutaqawwim, maksudnya apa? Yang ada qimah, yang ada nilai ringgit ataupun dinar dan sebagainya, maka diganti dengan yang senilai dengannya pada hari dirosakkan. Faham tak? Hari benda tu rosak. Katalah tadi, apa benda yang berubah-ubah harga? Emas. Okey, katalah cawan emas, gelas emas. Tiba-tiba dia pinjam, lepas tu dihilangkan. Okey, pada hari dihilangkan, gelas emas itu harganya letak berapa? 3,000. Takkan 100 kan? 3,000 kan? Okay, 3,000 ringgit. Okey. Jadi dia kena bayar berapa? 3,000 ringgit. Dia bukan kena bayar nanti kan, dah 2 tahun lagi baru nak bayar. Tengok-tengok dah jadi 5,000 ringgit. Okay? So pada hari tersebut, pada hari benda itu dirosakkan, jika dia pinjam perkara yang mithli, yang ada benda yang menyerupai, dia perlu memulangkan yang menyerupainya. Okay? iPhone, Samsung. Macam emas itu. Kita mampu bayar banyak tu. Kalau dia yang dibayar ancuran, macam mana tu? Sama je.
bayar dengan harga hari dia rosakkan. Dengan harga dia rosak, hari dia rosakkan. Okey. Bukan dengan harga hari kemudian ataupun hari yang sebelum, tak, hari yang tu, harga semasa. Okey. Ya, timbul juga argument dia. Kata dia kalau kata dalam 3 bulan dia bayar installment 3 bulan. Hari dia habis tu harga tu dah lain. Tak, sebab tu dia sebut kat sini. Kepada hari tersebut. Nak apa, lari daripada argument tadi. Ya, so agama ni kadang-kadang kan kita tengok agama merupakan rahmat kepada semua kan. Jadi kalau sesuatu kaedah yang diletakkan itu, kaedah yang apa, formula yang tak fix agaknya, dia akan jadi perbalahan. Sebab tu fixkan terus apa, setiap satu perbincangan tu kena diletakkan. Walaupun sebenarnya saya yakin kat sini mungkin ada khilaf kan, tetapi salah satu pandangan mungkin begini. Jadi tak ada masalah, kita ambil pandangan tu dan selesai. Okey. Contohlah potong tangan kan. Potong tangan kalau mencuri, berapa kadarnya yang curi, bahan yang dicuri? Rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar berapa ringgit? Lebih kurang apa? 700-800 kot sekarang ni kan, 1 dinar. Kalau dah rubu' dinar berapa? 800 bagi 4 jadi 200 ringgit. Okay. Dia curi pen ni, potong tangan tak? Tak ada, ni pen ni maafkan je lah kan, ataupun minta ganti balik je. Tapi kalau dia curi sesuatu benda yang 200 ke atas, barulah dia potong tangannya. Tak apa, potong tangan tu dari mana? Tu khilaf tu. Ada kata kat sini, ada kata kat sini, ada kata kat sini. Jadi memang dalam masalah khilaf ini ambil yang paling kuat, iaitu insya-Allah yang kat sini. Maka itulah dia. Mungkin orang yang apa dia dipotong tangan dia tu kan, dia kata saya ambil pandangan apa kat sini, potong tangan saya dari sini. Tak boleh kan, pasal mahkamah tak ambil pandangan tu. Okay, jadi pandangan yang diterima adalah pandangan mahkamah dalam urusan mahkamah. So sama juga, katalah mahkamah ambil yang ni, dia pula ambil pandangan lain, tak ikut mahkamah. Okay, itu cara dia. Jika dia pinjam perkara yang misli, dia perlu memulangkan yang menyerupainya. Misli itu menyerupailah. Dan jika perkara itu mutaqawim, dia perlu memberi nilainya. Okey? Jelas insya-Allah. Begitu jugalah mereka yang kami wajibkan atasnya jaminan ataupun ganti rugi kerana dia lalai lalu mematikan. Maknanya menyebabkan kematian, katalah binatang tu dan sebagainya, ataupun orang mungkin, atau melampaui batas pada perkara itu, atau tangannya zalim. Ini kan kita dah jelas dulu kan, melampaui batas apa dia, tangannya zalim maksudnya dia menzalimi dalam urusan itu. Okay? Maka kesemuanya menjamin ataupun perlu membayar ganti rugi perkara misal dengan yang serupa, tambah L kat situ. Okay? Nak kena jamin kalau benda itu bersifat misli, dia kena bagi yang misli, okay, yang serupa. Kalau perkara itu mutaqawwim, maksudnya dinilai, maka dia kena bayar dengan nilainya. Okey, begitulah seterusnya. Itu kaedah. Dan kaedah kita sekarang ni, bila diberikan benda ni, kita boleh tengok kalau rosak yang ni apa kena bagi. Okey, wayar rosak ganti dengan wayar. Kan? Tapi kalau rosak benda yang berharga kan, macam agaknya lah mungkin kita boleh sebut apa dia, cincin ke, betul tak? Cincin tu, cincin apa? Kadang-kadang orang letak cincin dekat jari, ni jari apa? Jari manis. Okay? Cincin kahwin ni tu kan, ada orang pinjam nak tunjuk sikit kat orang, tiba-tiba hilang. Dia nak tunjuk lah, maknanya maksudnya nak cincin apa yang tengah-tengah tu ada yang mahal tu, namanya apa? Allah, tak ingat nama cincin, tak bisa pakai. Dia bukan belang rotan yang apa? Permata. Kalau satu kan. Satu batu dia panggil apa? Cincin solitaire mahal tak? Kalau batu mahal berapa? Katalah contohnya kan, dia nak tunjuk je benda tu. Diamond, okey. Lepas tu benda tu hilang. Dia nak ganti dengan benda tu tak boleh dah. Tak ada dah, dia yang sama dengan dia dah tak ada dah.
dari sudut nostalgianya kan, dan dari berbagai sudut tak ada dah. Okey, jadi dia gantikan dengan harganya. Begitulah lebih kurang. Ataupun kalau ada contoh lain tak ada masalah. Benda yang tak boleh dicari gantinya ataupun perkara yang menyerupai yang sama, maka carilah yang muqarib, yang lebih kurang sama. Okey? Ada nak tanya apa-apa? Jelas insya-Allah. Okey. Teruskan kaedah ke-19. Idza ta'azzara al-musamma ruji'a ataupun raja'a ila al-qimah. Jika tidak dapat dikenal pasti harga yang disebut, maka dikembalikan kepada nilainya. Okey. Kaedah ini tidak serupa dengan yang sebelumnya, kerana kaedah ini berkaitan dengan pertukaran barang yang disebutkan harga yang disepakati oleh dua pihak, pembeli dan penjual. Maknanya yang tadi tu apa? Yang tadi tu tak semestinya tak semestinya apa? Tak semestinya jual beli kan? Yang ini adalah jual beli. Nak jual, nak beli sesuatu, letak harga. Contohnya sekarang ni dalam mudah.com kan, dalam internet tu ada kan, kita letak harga kat sana. Kita letak harga kat sana dan kita dapatlah orang yang akan menawarkan harga tu. Betul tak? So punya tawar, okey. Dapatlah harga tu. Tiba-tiba salah satu pihak ni ataupun dua-dua sekali tak sempat nak rakam ataupun nak catatkan. Kan, okey, setuju nak beli, setuju. Okey, harganya berapa? Sembang. Okey. Kemudian harga tu tak disebutkan. Okey, ataupun disebutkan kemudian tidak dicatat. Kan sekarang ni zaman internet tak berapa elok sangat ni, contohnya kan. Okey. Maknanya kita hantar ke, okey 20. Kan, 20,000 lah, 20. Dia kata kalau tak boleh, 20,000 mahal sangat. 19. Okey, dia hantar 19 tu kan, kita hantar balik tak mati internet tu contohnya kan. Sedangkan kita hantar 19.5. Okey, dia tunggu lama tak ada, dia hantar okey. Kita hantar okey. So dia faham berapa tadi? Saya sebut 19, kita faham 19.5. Kadang-kadang kan kita hantar tu, kita ingat dah hantar dah, tengok jari gila, ada tanda kan. Kan, tanda apa? Tanda awas. Maknanya benda tu tak dihantar. Gitulah lebih kurang kan. Jadi dalam keadaan ni macam mana? 19.5. Bergaduh kat situ kan. Okey. Jadi itulah dia. Jika tidak dapat dikenal pasti harga yang disebut atau tidak dapat diserahkan kerana sebutan harga tidak sah akibat gharar, penipuan yang tersembunyi atau pengharaman lain, dalam keadaan ini urusan dikembalikan kepada qimah ataupun nilai barang yang disebutkan harganya yang tidak dapat diserahkan. Okey. Maksudnya kembalikan kepada nilai itu di pasaran. Selesai kerja. Nampak tak? Kita nak beli ni, nak beli. Ambil, bawa balik. Tapi dah bila nak beli, okey ambil. Dan saya jual, saya beli. Kan disebabkan gairah sangat nak beli tu, nak jual tu, dan campur dengan sembang-sembang benda lain, lupa berapa harga dia. Kan? Berapa harga dia? Tak sebut. Berapa kena bayar ni? Tadi tak cakap berapa harga dia. Macam mana? Okey lah, macam inilah harga dia RM5. Takkan RM5 pun kan, RM3 ni. Macam tu barulah nak. Patutnya tadi kan, ni barulah nak apa, dia qada semula, dia punya letak harga tu. Okey. Macam inilah kan, selesai, senang. Dia tanya seorang kawan dia kata tengok pada harga semasa. Selesai. Harga tu kata dalam RM6 dah. Harga tu RM2 lah. Ataupun tengah-tengah ke 6, 4, RM5. Tak kisah, tengok harga semasa yang tu macam mana. Okey. Baik, sebelum tu macam orang tempah ni dia tempah baju. Tapi dia dah pilih bayar kain apa semua, dia tak tanya harga dia. So bila buat cepat, saya sibuk ni contoh kan. Bila dah siap, bila nak beli sebuah harga, dia tu mahal sangat.
Dia tak nak bayar harga yang disebut. Tak, dia kena tengok pada ni lah. Tengok pada harga semasa. Kalau maknanya kalau dia bawa ke kes tu ke satu pihak yang akan menilai ataupun mengadili, pihak tu akan mengatakan ikut kaedah ni, tengok semasa. Okey. Itu kalau sebab kalau di antara dia berdua je yang apa ni bertelagah. Dah kalau dua bertelagah, dia tak jadi kerja. Kan? Mana boleh dua bertelagah, dia nak apa, nak setuju susah. Dia biasanya akan diberikan kepada pihak yang ketiga untuk memutuskan. Okey. Dan kaedahnya ialah ikut harga semasa ataupun ikut nilai semasa. Tengok bawah sekali tu. Contohlah kan, urusan mas kahwin wanita adalah termasuk dalam kaedah ini. Jika tidak dapat dikenal pasti atau tidak dapat diserahkan, maka wajib diberikan mas kahwin yang serupa. Serupa sini maksudnya serupa dengan mas kahwin wanita itu dalam masyarakat. Tahu tak, sekarang ni dia kahwin seorang tu. Seorang tu lelaki kahwin perempuan. Perempuan ni dia macam mana nak sebut lah, dia dah pernah macam mana kita nak bezakan antara satu mas kahwin dengan mas kahwin yang lain kedua kalau dalam masyarakat kita? Perempuan A dengan perempuan B, kan, ada beza tak mas kahwin mereka? Mas kahwin ikut kerajaan. Mas kahwin ikut kerajaan, kan. Tapi sebenarnya mas kahwin ni dia tak ada had, kan. Bahasa kita sekarang ni nak lari daripada mas kahwin tu, kita bayar, kita bagi apa? Hantaran lah. Okey, kan? Hantaran tu sebenarnya mas kahwin lah, kan. Tak apa. Katalah mahkamah, katalah kerajaan tak hadkan. So macam mana masyarakat akan hadkan? Faham tak maksud saya? Kadang-kadang ikut adat, ikut negeri, ikut kelulusan mungkin, betul? Ikut kerja, betul tak? Kan? Kalau kita katalah kita nak kahwin dulu 5 tahun lepas nak kahwin, kata tak apa, tunggu dulu 3 tahun lagi kita kahwin. Masa 3 tahun lepas tu dia tak kerja lagi, kan, baru je graduate lah, kan. 3 tahun tu dah jadi CEO satu syarikat yang besar, contohlah, kan. Alamak, silap kan. Bukan silap apa, silap lambat. Jadi bila masuk meminang tu, keluarga letak, tak boleh, anak kami ni bukannya orang biasa, kan. Anak kami ni CEO, kan. Lepas tu dia cakap, awak pun CEO juga, kan. Dan dua-dua jadi CEO tapi lain-lain syarikat lah. Masa macam mana? Takkan sama dengan graduate. Okay. So macam mana kat sini? Dikembalikan kepada masyarakat. Okay. Kalau apa, katalah bincang ataupun dia sebenarnya macam ni, kes dia saya ulang balik semula. A datang nak meminang B, dua-dua dah jadi CEO besar dah dalam tempoh 3 tahun contohnya, lepas graduate tu. Bila masuk minang, okey, kan. Masa akad pun, aku nikahkan engkau dengan si dia fulana apa semua ni, kan. Tak sebut mas kahwin tu. So bila tak sebut mas kahwin, kan, tak ada masalah semua. Tiba-tiba petang tu baru teringat, mak mertua dengan mak sendiri tu baru teringat, tadi tengok rakaman balik semula tak ada mas kahwin. Macam mana ni? Sah tak sah ni? Jawapan dia sah, tapi okey, nak berapa nak letak? Dia dah lambat dah tu, kan. Kalau boleh setuju tak apa, tapi kalau tak setuju, dikembalikan kepada mahrul mithl. Dia sebut mas kahwin wanita yang serupa dengannya. Serupa dengannya dalam segenap aspek lah, betul tak? Yang baru biasa, yang baru graduate, freshie dia panggil ni, kan. Dia tak adalah mahal sangat mas kahwin dia. Betul tak? Dua-dua freshie, tak apalah, lebih kurang lah satu cincin belawatan pun cukup dah, kan. Tapi dua-dua dah CEO sekarang ni. Okay? Macam-macam lah dia punya iktibarat ataupun benda yang akan diambil kira, kan. Takkan satu je cincin belawatan, kan. Okay? Yang belawatan tu bagi adik dia. Kan. Bapak katalah jadi, biasanya kalau orang macam dia tu letak berapa? Mas kahwin sahaja pun dah 20,000. Mas kahwin lah contohnya, kan. Okay? So macam mana? 20,000 lah. Dan 20,000 CEO tu bayar klik ke tangan gitu je, kan. Tapi kalau masa dia mula-mula 20,000, bakat kira jadi apa? Bujang apa?
bujang bujang apa? Bukan bujang lapuk tak. Bujang yang bujang yang berterusan lah kan. Kira dia takkan kahwin lah. Okey. Saya ni ikut sunnah. Mahar ikut sunnah. Mahar memang ikut sunnah. Memang mahar itu adalah rukun Islam. Rukun Islam kan, rukun Islam, rukun nikah. Mas kahwin mahar. Mas kahwin dan mahar itu adalah salah satu daripada rukun nikah. Mahar. MAHAL. Saya tanya MAHAL. Oh, mahal. Kalau mahal ikut sunnah ke tidak? Jawapannya ikut sunnah. Cuma yang lebih digalakkan adalah yang lebih murah ataupun yang lebih kurang rendah. Bukan murah, rendah. Okay? Silap kataan. Pasal sebut mahal jadi murah lah. Okay, so itu dalam Al-Quran disebut wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu berikan satu kalung. Qintar ni satu bekas emas sebagai mas kahwin. Sebab tu zaman Umar, bila Umar nak hadkan, seorang perempuan datang mengatakan, adakah engkau menghadkan sesuatu yang ataupun mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kami? Okey. Jadi itulah dia. Kalau dalam masalah mas kahwin ni sebenarnya dia tak ada had, tapi mungkin kerajaan hadkan untuk tujuan tertentu supaya tak berlaku urusan menyusahkan dalam perkahwinan, yang mana benda tu akan menyebabkan banyak masalah sosial dan sebagainya. Okey. Boleh sahaja nak banyak bagi mas kahwin, tak ada masalah, tetapi yang terbaik adalah aisaruha mahran, yang lebih ringan dan mudah mas kahwinnya, itu lebih diberkati oleh Allah. Okey. Kalau kita dah cakap mas kahwin 20,000, maknanya hantaran tak adalah, sebab kita dah masuk dah. Dah masuk ke dah lain-lain juga? Bergantung. Dia sebenarnya yang saya faham lah, kenapa ada hantaran. Satu mungkin adat, okey, yang rasanya taklah adat Islam kan. Okay. Yang kedua ialah kenapa? Kerana mas kahwin dah dihadkan RM80 kan, agaknya kan RM100. Okay. Tapi mereka merasakan macam taklah berapa cukup sangat kan. Okay. Jadi nak tambah mas kahwin tu nampak macam lawan kerajaan. Jadi mas kahwin 80 dan hantarannya, tu yang nak sebut, nak sampai tahap perbincangan hantaran tu yang berpuluh-puluh tu. Pasal apa? Banyak situ. Kalau mas kahwinnya selesai, tak ada masalah. Jadi mungkin tujuan asal menghadkan mas kahwin pun tak tercapai. Betul tak? Asalnya had kahwin sebelum ni, faham saya dia kata RM80 tu dia paling minimum, bukan dia had paling minimum. Orang mungkin letak begitu, tapi orang faham tak begitu. Orang faham tak boleh nak lebih. Betul tak? Siapa faham yang minimum? Tak ada. Maksud kalau kita tanya orang secara, tak payahlah buat questionnaire kan. Tanya gitu, je orang faham, mas kahwin berapa kat Selangor? Ni je. Nak tambah tak boleh? Tak boleh. Biasa orang cakap macam itu, tak boleh. Tapi mungkin juga kadang-kadang benda tu tak diletakkan begitu. Dia kata paling minimum, paling kurang mesti ada juga begini. Mungkin juga, tapi kadang-kadang tak sampai benda tu. Okay? So apa pun, kalau begitulah alhamdulillah, tak ada masalah. Memang dalam Islam sebenarnya tak menghadkan, ikut kepada kemampuan lelaki tersebut. Okay, dan keluarga wanita perempuan perlulah memahamilah keadaan lelaki tu. Betul tak? Dia tak boleh macam contohlah kan, okay, tadi kalau dua-dua CEO tak apalah kan, satu CEO, yang satu lagi tu CEO juga tapi baru dia pecat, contohnya kan. Letih lah kan, dia tengah cari kerja. Okay? Dalam keluarga dia ramai pula, mak bapak dia, adik-beradik dia semua lagi tengah kena tanggung. Maknanya gaji-gaji dia semua sebenarnya tak ada pun, habis kat diorang kan. Tiba-tiba minta lah RM20,000. Menangis kawan tu kan, dua-dua menangis kan, dua-dua nak sebenarnya kan. Tapi keluarga tu biasanya lah yang akan menjadi masalah, keluarga. So, sepatutnya keluarga kena lihat dia ni dalam keadaan sekian-sekian, okay, bantu dia. Sebenarnya kita tolong cari kerja ke apa. Tak sepatutnya begitulah. Bukannya nak menyusahkan lagi. Okey. Baik. Kemudian selesai kaedah perenggan pertama tu, masuk kepada contohnya. Termasuk dalam kaedah ini segala urusan jual beli dan sewaan. Jika seseorang itu menjual sesuatu dengan harga lalu tidak dapat dikenal pasti. Sebelum tu sebenarnya saya nak ceritakan atas tu, minta maaf ya.
akibat gharar. Gharar ini saya terjemah kepada penipuan yang tersembunyi. Penipuan tersembunyi tak semestinya kita menipu. Faham tak? Tak semestinya salah seorang tu menipu. Okay? Tetapi berlaku penipuan. Ada apa? Ni. No. Tetapi berlaku apa? Berlaku penipuan. Kan contohnya dia nak jual, kan? Saya nak jual. Nak jual apa? Nak jual ikan. Dia nak jual ikan. Siapa nak beli ikan? Naklah ikan katalah ikan kelisa ke ikan apa ke. Okey. Siapa nak beli masuk sini, kan dia kail sendiri. Maknanya dia pancing sendiri. Berapa seekor? Seekor ikan kelisa seekor apa? Letaklah 1,000. Kail-kail dapat anak yang harganya 200. Kan? Bukan yang 1,000 yang besar tu. Dia pergi, ni macam mana ni? Nah, kita dah setuju tadi 1,000 lah. Okay, ini namanya ada jual beli yang ada gharar, iaitu penipuan tersembunyi. Orang tu memang dia nak jual. Okay, dan ada kemungkinan tak? Dia tarik keluar tu dapat yang 1,000, ada tak? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan tarik keluar dapat yang 100, ada tak? Yang 500 ada. Kan ikan kelisa ni kan ikut dia punya tu, dengan corak dan apa semualah. Okey, baik. Itu nama dia penipuan. Orang tu memang nak jual, orang tu memang nak beli. Tetapi disebabkan dalam jual beli sepatutnya yang kita nak beli ni kita boleh boleh kenal pasti ni macam ni. Kalau nampak dalam tu macam ni, keluar dia kecil je. Kan kalau ikutkan nampak tangan orang tu letak macam ni. Bila keluar dia jadi macam ni je. Tak tahu apa jadi entah kan. Jadi ada tak betul ni dalam gambar macam ni, kenapa galang gini? Oh, gambar tu tangan dia besar ataupun tangan dia kecil. Itu semua dah jadi adalah penipuan-penipuan. Nama dia gharar kat sini. Dia tak bermaksud menipu, tetapi boleh jadi penipuan dalam faham tak maksudnya sekarang ni? Itu yang saya cuba nak jelaskan kat sini. Gharar ni kalau ada jual beli tak sah, kecuali kalau gharar yang tak boleh nak dielakkan. Contohlah, saya sekarang ni saya nak beli, ambil contoh ni lah paling dekat sekali. Kan saya nak beli remote control ni kan. Saya kena pastikan lah, kena check semua dulu kan. Okay, saya tak apalah. Okay, nak kena check bateri dia apa semua, ada leakage lah apa benda semua. Okay, tak ada masalah, saya pun beli. Ada gharar? Tak ada gharar. Saya nak beli rumah, sedangkan saya tak check lagi foundation rumah tu, piling rumah tu. Sah tak? Jawapan dia sah, kerana memang ada gharar. Maknanya kita tak tengok piling tu. Tapi gharar ini adalah gharar yang dimaafkan. Okay, ini saya ambil daripada huraian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa? Kerana rumah, siapa nak cabut rumah tengok piling tu? Atau siapa nak pergi menyelam masuk dalam tanah nak tengok piling rumah tu? Boleh buat tak? Tak boleh buat kan? Contoh kedua, contoh yang lebih mudah ialah apa? Contoh yang kedua ialah jaket ataupun coat. Bila kita beli jaket yang tebal-tebal ni, kalau nak pergi Rusia, kalau nak pergi mana-mana tempat, kita beli jaket yang biasa je. Jadi kalau nak pergi jaket untuk winter, yang kalau kita pergi kedai khas tu, kena beritahu nak pergi mana. Kalau dia kata setakat mana UK ke mana ke, ada bahagian dia. Kalau nak pergi Moskow ke, kan, tak boleh, itu semua tak pakai tu. Mari sini, masuk satu bahagian lain. Masuk bahagian lain, ni baju untuk pergi Moskow. Okay, ini kawan seorang ustaz lah, dia pergi nak ziarah anak dia. Dia kata dia nak beli yang biasa je. Tanya-tanya Moskow, no, ni semua tak pakai ni, kena pakai yang sana punya. Buka satu bilik, masuk dalam sana. Ini Moskow punya baju, pasal sana sejuk ni melampau. Okay. Sekarang ni bila kita beli baju tu, jaket tu, kan dia ada hasyu, dia ada isi dalam tu, dia panggil apa? Lining dalam tu kan. Lining tu kita check tak? Kita buka tak dalam lining tu, maknanya kan ini tak boleh, tak ada apa contoh okey, sekarang ni macam ni, lipat dia, dalam ni takkan macam ni je. Jaket kan dalam tu kan ada dia punya wool, dia apa benda semua tu kan. Dia panggil apa? Down feather. Itulah kot agaknya. Yang dalam ni kita suruh tak dia buka jahitan tu, saya nak tengok dalam dia apa dia.
Suruh tak? Tak kan? Rosak. Rosak lah kata kau datang nak jual, nak beli kan, nak apa ni kan. Okay? Tak kena tengok dalam ni. Kalau tak penipuan tersembunyi, gharar. Tak, gharar ini dia akan jawab balik, Al-Imam An-Nawawi membenarkan gharar ini kerana ini gharar yang tak dapat dielakkan. Nak beli-beli, tak nak beli keluar. Dah tak? Dia tak, dia nak pergi buka satu-satu jahitan, check, oh ni okey, jahit balik semula. Dia buka okey. Tak. Pasal itu memang benda yang tak akan dibeli kecuali dengan cara tu. Okey? Ini saya jelaskan kat sini gharar. Kalau gharar yang dikira gharar, maka jual beli itu tak sah. Saya nak jual apa? Ni tanah saya ni, nak masuk beli boleh. Beli burung. Mana dia? Tu kat atas langit tu. Burung yang lalu sini beli lah. Seekor berapa? 100. Burung lalu tembak. Tak, kena lah. Kalau tak kena tak apa. Yang kena tu bayar 100. Kan, ataupun mungkin masuk tu bayaran dia 100 untuk tembak burung. Itu saya rasa tak apa lagi, tak yang tadi tu. Kan dia nak tembak, saya jual kepada kamu mana burung yang sedang terbang dekat atas tanah saya yang begitu luas ni. Mana-mana burung yang ada tu, itulah dia boleh beli. Tak, kita kena burung tu ditangkap, ditengok dulu macam mana, saya nak beli yang ni, ya. Tapi nak beli burung di langit, ikan di tasik saya ni ada ikan banyak, saya jual ikan tu. Berapa kilo nak? Tak, keluar dulu tangkap, ni dia, sekilo sekian-sekian. Okey, kalau buat begitu, yang tadi itu tembak langit baru nak ambil ni, itu namanya gharar. Okey, tak sah jual beli. Kemudian disebutkan atau pengharaman lain kan, akibat gharar atau pengharaman lain. Pengharaman lain ni umum lah. Mungkin dia jual benda yang bukan dia punya. Kan kita dah ingat dia punya, dia jual, kita belilah, tengok bukan dia punya. Sah tak? Mana sah tak sah lah, kena bagi balik dan sebagainya. Okey. Dengan itu baru turun ke bawah balik semula. Termasuk dalam kaedah ini, segala urusan jual beli dan sewaan, jika seseorang itu menjual sesuatu dengan harga, lalu tidak dapat dikenal pasti harga yang disebut oleh kedua-dua pihak dalam akad. Kan kadang-kadang kita nak beli, macam saya sebut tadi kan, nak beli, nak jual, betul-betul nak beli, betul-betul nak jual, tiba-tiba tak letak harga. Memang aku nak beli ni, aku memang tunggu lama dah nak jual ni. Saya pun sama juga, lama dah nak beli tanah ni. Okey. Saya jual, saya beli. Balik, berapa harga dia? Tengok pada harga semasa. Okey, maknanya mungkin penjual dia nak letak harga lebih lagi, dan mungkin juga pembeli nak letak harga kurang lagi. Tapi bila dah berlaku begini, tengok harga semasa, selesai. Harga semasa 1000. Penjual nak letak 1200, nak untung, biasalah kan, boleh, tak ada masalah. Pembeli pula nak letak 1800 je. Tapi bila tak berlaku benda tu, tak berlaku penamaan harga yang dapat dikenal pasti, maka balik kepada harga semasa. Okey. Maka dikembalikan urusan kepada nilai barang yang dijual dalam akad itu. Kerana kebiasaannya barang-barang dijual mengikut nilainya. Maksudnya nilainya di pasaran. Itu biasanya. Tapi boleh tak jadi luar biasa? Boleh kan? Maknanya macam okay, saya bagi contoh yang mungkin contoh yang hidup lah. Di Arab Saudi kan, ada kawan-kawan orang sana lah, saya dengar cerita daripada kawan-kawan, pergi ke Indonesia. Dia buat apa? Dia pergi Indonesia, dia ambil lah potongan yang biasa orang Saudi punya potongan untuk wedding gown dia. Kan wedding gown tu, kan wedding gown dia tak ada lah apa, tudung tak ada wedding gown ni kan. Okay, bila dia beli yang tu, dia bawa lah 1 ke 2 ataupun 3 ataupun 4. Dia beli, dia buat kat sana, dia bawa ke Arab Saudi. Okay, harga yang dekat Indonesia tu saya tak ingat berapa, tapi katalah harganya 200, dia jual mungkin 2000. Okay, boleh tak? Banyak ni, dia berapa peratus dah naik ni. Naiklah berapa peratus pun tak ada masalah, selagi mana apa? Selagi mana munasabah. Kan? Faham tak maknanya munasabah? Munasabah dekat Arab Saudi memang baju tu 2000. Takkan nak pergi jual 200. Boleh je nak jual 200, tapi nak namanya apa dia? Fisabilillah lah kan. Bukan nama dia berniaga. Okey, sedekah ke iyalah, tapi bukan berniaga. Okey. Jadi dia dah pergi sana, dia tolak-tolak apa semua. 2000 tu dah tolak tiket, tolak apa semua, dia untung dalam 1500. Setiap satu contohlah kan. So dah 4
dapat berapa dia untung, tak, itu sebagai contoh lah. Mungkin dia jual lebih lagi, bukan 2,000 kan, panggil apa ni yang kan Arab syekh pakai jubah luar tu, bukan jubah putih biasa ni, jubah luar tu kan, yang biasa pun dah 100-200 lah, yang sampai sini itu murah tu, dia sampai sini. Okey, yang tu pun rasanya 1,000-2,000 paling murah. Sebab tu tak biasa sangat orang pakai yang tu, pasal mahal. Dan yang kedua, biasanya syekh-syekh bawa yang pakai, ataupun menteri-menteri ke orang besar-besar yang pakai yang tu, kerana harganya pun mahal juga. Jadi itu pun harganya begitu, apatah lagi pakaian perempuan. Yang perempuan lagi lah kan, yang gaun-gaun ni semua ni, dia lagi mahal. Jadi apa dia orang buat? Pergi ke tempat lain yang murah, pergi sana jual jadi mahal. Sebaliknya, seorang ustaz cerita pada saya, dia pergi sana, dia bawa emas, sama jugalah, dia bawa emas, tapi benda lain lah. Dia bawa emas dari sini, dari Malaysia. Dia jual kat sana jadi mahal. Emas tu mungkin saya tak ingat lah berapa dia sebut, tapi macam tadi lah lebih kurang. Emas yang harganya sini mungkin 200-300, jual kat sana 2-3 ribu. Dia pun rasa nak jadi saudagar emas lah kan, betul tak? Tapi nasib baiklah isteri dia nasihat kat dia, kata abang ni nak menuntut ilmu ke nak jadi saudagar emas? Dia kata tak dengar benda tu, macam orang kata tersentak lah. Dan dengan tu dia boleh taubat lah kan, dia jadi ulama lah. Lepas tu alhamdulillah dia tak jadilah saudagar emas. Tapi nak ceritakan begitu, nampak tak? Apa yang saya nak sebut tadi, pasaran tadi kan. Nilai di pasaran boleh jadi nilai yang apa? Nilai semasa. Nilai semasa. Kenapa saya bawa contoh tadi? Kadang-kadang harga tu boleh jadi luar biasa. Maksudnya saya nak jual benda tu, disebabkan benda tu tak ada, rare dia panggil kan, benda yang rare ni mahal lah sikit. Special edition lah, benda lah, macam-macam yang nama dia letak tu, jadi mahal sikit. Benda tu tak ada lagi dalam pasaran, kita jual mahal. Orang memang terima pun, tak ada masalah. Tapi katakanlah benda tu kita bawa, masa kita bawa tu dah memang tak ada dalam pasaran, kita lambat jual, benda tu dah masuk dalam pasaran. iPhone masa bawa mula-mula iPhone 6 tak ada dalam pasaran, jual mahal 4,000, 5,000. Orang yang gila tu beli cepat-cepat kan, gila iPhone lah maksudnya kan. Kemudian terlambat jual, dah pasaran dah masuk, harga dia 2,400. Nak jual tadi berapa? 4,000. Ada orang nak beli 4,000. Memang gila betul lah kalau beli kan. Tadi gila iPhone, ni gila betul. Jadi tak ada orang beli dah. Jadi dia pun bila nak dia jual benda tu, dia jual, tiba-tiba tak letak harga. Bila nak letak harga, dia kata ini benda yang rare, saya beli kat luar pun mahal, jadi saya jual 4,000. Orang tu kata tak, harga iPhone sekarang ni pasaran adalah 2,400. balik pergi kepada pengadil akan mengatakan ikut harga pasaran iaitu 2,400. Begitulah perbincangannya di sini. Begitu jugalah jika tidak dapat dikenal pasti sewa, maknanya nilai sewa, maka dikembalikan kepada nilai sewa yang serupa. Kita nak sewa kereta, kemudian kalut punya kalut, jadi ambil kunci apa semua, nak sebut harga je ada orang menyampuk, nak sebut harga ada orang menyampuk, akhirnya tak sebut harga. Kadang-kadang berlaku macam tu kan. So akhirnya bawa kereta, esok baru nak pulang, baru nak bayar, baru nak tanya harga. Semalam terlupa nak tanya, semalam pun saya lupa nak beritahu. Tiba-tiba dia bagi harga yang tinggi ataupun harga yang rendah. Kalau redha tak apa, tapi kalau tak setuju kan, dia kadang-kadang berlaku juga. Bukan hanya letak harga tinggi orang tak suka kan, letak harga rendah pun kata tak patut ni. Betul tak? Kadang-kadang kita ni biasanya bila kita banyak duit sikit lah, betul tak kan, orang jual harga murah, kita rasa tak patut lah kan. Jual, saya biasa beli benda tu ataupun guna kereta ni 100, tiba-tiba 50, kereta yang lebih hebat daripada sebelum ni, tak munasabah ni, 50 tak boleh. Cek balik semua harga. Tak apa, saya memang nak bagi pada akak.
Jadi kalau dia kata saya tak nak bayar yang tu, maka kena rujuklah pada nilai semasa harga sewa tu. Tapi kalau dia redha, okeylah, sama juga sebaliknya. Harganya 100, dia letak 200. Dan kawan tu redha, tak apa, okey, ambil lah, halal lah. Dia akan berlaku masalah bila tak redha, bila maknanya ada pertelagahan, barulah dikembalikan kepada harga semasa di pasaran. Okey. Atau diharamkan, maksudnya begitu juga jika harga atau sewa itu adalah diharamkan. Maknanya mungkin Tak ada tak, kalau dia tak agree dengan semasa tu, macam kereta dia nak jual aksesori. Lepas tu dia tak agree dengan semasa. Boleh? itu semasa lah tu. Maksudnya Maknanya kereta yang, rumah yang dah direnovate dengan rumah yang kosong, takkan sama harga dia. Tak sama. Kan rumah yang ada apa yang orang Morocco biasa letak tu, apa benda tak tahu lah kataannya, kapur ke bukan, tak tahu benda-benda. Allahu Akbar. Plaster kapur lah, plaster shilling tu kan. Kan dia cantik-cantik semua tu, dengan rumah masuk kosong, tak ada ke benda. Takkan sama harganya? Mestilah tak sama. Jadi jual harga ni, saya jual harga rumah ni dengan itu sekali. Saya tak nak yang tu, buang. Tak, saya takkan buang yang tu. Kalau nak, beli dengan ni. Tak apa, itu adalah urusan biasa. Dia carilah rumah yang tak ada tu. Ada setengah orang, dia memang nak beli rumah dengan siap, semua full. Tak nak fikir lagi lah, nak beli tu, nak beli ni, nak pasang aircon, apa semua. Tak, saya nak satu rumah yang semuanya ada. Masuk tu lenggang aja, maksudnya kan. Masuk tu lenggang, bawa baju je, lain semua tak nak lah. Okay. So cari rumah tu, tengok harga dia sekali ganda. Memang padan lah, betul tak? Maknanya memang padan, bukan padan muka dia. Padan dengan harga tu. Harga katalah 500 kalau kosong. Harga 1 juta full, apa dia panggil lah, full furnish, aircon semua siap, baru lagi. Ada orang dia nak buat, dia nak masuk, tapi tiba-tiba dia ditransferkan ke Amerika. Transfer pula 10 tahun. Rumah dia dah buat, macam mana berjual lah kan. Balik tu beli lain lah, contoh lah kan. Okay. Lalu dia pun jual. Ada pula orang memang nak cari rumah macam tu. Jadi apa, pucuk apa, di cerita ulang mendatang lah kan. Boleh tak dia kata, ni kenapa 1 juta, bukan harga dia 500,000 kah? 500,000 tuan, kalau yang sebelah tu itu 500,000, dua-dua for sale. Tapi yang satu lagi tu kosong, tak ada ke benda. Dan apa dia sehingga kan dia punya lalang pun dah tinggi dah kan. Ini padang golf punya apa, bukan padang golf lagi, dia apa entah, kapet tu kan. Kapet punya tu dengan fountain dan macam-macam semua 1 juta. Memanglah itu 500 kalau nak, kawan saya nak jual yang tu. Tapi yang ni 1 juta. Boleh tak dia kata, tak, kena ikut harga semasa. Tak, itu harga semasa untuk yang kosong. Ini harga semasa untuk yang fully furnished. Okay. Kalau harga itu diharamkan, harga atau sewa diharamkan atau terdapat penipuan tersembunyi dah tahu dah kan. Diharamkan macam mana? Ambil kereta, kemudian harganya ialah dengan sebotol arak ke? Tak boleh, harga tu diharamkan, tak boleh. Saya tak boleh bagi harga tu. Okay. Tapi kena bagi ikut nilai semasa RM100, RM100 lah. Okay. Penipuan tersembunyi ni biasa kadang-kadang letak harga, kemudian banyaklah benda-benda lain yang tak dimaklumkan. Kena bayar tu, kena bayar ni, okay? Dan terakhir sekali, urusan mas kahwin wanita termasuk seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dah akad nikah, barulah teringat bila tengok dalam video bahawa mas kahwin tak disebut. Jadi dikembalikan kepada mas kahwin wanita yang serupa statusnya dengan isterinya itu. Okay? Sikit lagi ke macam mana? Boleh habiskan ni. Kalau tadi katalah rumah tu kita beli, orang tak cakap ada leaking, kita kalau masuk order find out ada leaking, mungkin darah tak sembunyi. Mana perempuan Tak, dia tengoklah gharar yang, adakah gharar itu diambil kira ataupun tidak. Maksudnya kalau memang deretan rumah tu semuanya leaking macam tu lebih kurang, itu tak panggil gharar lah. Faham tak? Kan setengah-setengah. kalau beli banglo satu je Dia beli banglo satu je, kemudian ada leaking yang nyata lah, yang jelas.
Okey. Tak sebut. Dia tak sebut. Mungkin dia boleh minta orang kata ganti rugi ke apa semua. Tapi kalau memang benda tu benda yang biasa, faham tak? Kan? Maknanya kadang-kadang memang banglo mana-mana pun dia ada kemungkinan jadi macam tu. Rumah mana-mana ada kemungkinan jadi macam tu. Jadi itu kira dimaafkan. Okay? Kalau memang ada asalnya okey, kemudian jadi sekian-sekian, okay, dan dia tak ceritakan, itu dia boleh tuntut kembalilah. Okey. Kaedah ke-20, idza ta'azzara ma'rifatu man lahul haq ju'ila kal ma'dum. Ni senangnya, ni tak susah, kita habiskan sekejap je. Jika tidak dapat dikenal pasti orang yang berhak terhadap sesuatu lah, harta dan sebagainya, maka dibuat seperti dia tidak wujud. Kita buat macam mana? Tak dapat kenal pasti, cari punya cari, iklan punya iklan, tak dapat dikenal pasti, hukum dia macam dia tu dah tak wujud dah. Okey? Iaitu jika kita mengetahui bahawa sesuatu harta itu milik orang lain, namun orang itu tidak dapat kita kenal pasti dan kita sudah putus asa mencarinya, maka kita jadikanlah dia seperti orang yang tidak wujud lagi dah. Okay? So kena ingatlah, cari itu bukanlah sehari 2 hari kan. Kalau orang yang macam apa, hilang kat mana-mana kan, naik bot hilang. Okay? Jadi setengah-setengah ulama' mengatakan mafqud. Okay, nama dia mafqud. Yang orang yang hilang ni, setengah ulama' kata 2 tahun. Cari dalam tempoh 2 tahun. Okay? Dalam tempoh 2 tahun maknanya ada yang kata kurang mungkin daripada tu. Dalam situasi ataupun dalam anggaran, dalam tempoh tu, kalau dia tak ada bekalan, dia boleh hidup. Okay? Lebih kurang itulah dia perbincangan ulama' dalam fiqh. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang kata kurang, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tak apa, tak ada masalah. Yang pentingnya, kalau dah tak dapat kenal pasti ataupun dah cari tak jumpa, segala usaha dia buat tak jumpa, dia hilang dalam hutan. Dan hutan tu kita tahu, maknanya hutan tu katalah besarnya besar Kuala Lumpur. Hutan tu dia hilang dalam hutan tu. Kita tahu hutan tu besar mana, tapi cari masuk tak jumpa. Okay? Kalau ikut pandangan tadi, carilah 2 tahun. Cari tak jumpa. Lepas 2 tahun tu nak cari lagi, nak cari bolehlah, tapi hukum dia ialah seperti dia dah tak wujud lagi dah. Okay, bolehlah nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un begitu. Okay? Justru wajib dia salurkan harta itu dengan cara terbaik untuk tuannya. Okay, maknanya cara terbaik untuk dapatkan pahala untuk tuan dia. Faham tak? Maknanya biasa cara terbaik apa dia? Sedekah jariah kan? Okay? Jadi harta kita sedekahkan ke satu tempat yang pahalanya berterusan. Contohnya apa? Yelah, sekarang ni kita tak kenal dia, nak bagi waris macam mana? Kan? Dia tu sendiri kita tak tahu siapa. Okay? Ataupun kita bagi pada orang yang paling berhak untuk diberi. Okay, kita anggarkan sekarang ni, okay, ada biasanya benda ni berlaku bila orang letakkan duit kan, orang yang jaga amanah, jaga, tiba-tiba pap hilang, dia punya rekod tu hilang. Harta banyak ni, satu bilik ni semua adalah amalan orang bagi kan. Okay, rekod tak ada, rekod hilang, terbakar lah apa benda, rekod tu yang terbakar lah, rumah benda tu. okey, nak cari macam mana ni? Kita cari, kita ingat siapa dia yang rasa-rasa yang pernah bagi kita. Kalau orang tu ingat, okey, kampung ni ada 5 orang, tanya, okey, tak datang, tengok siapa ni, siapa punya. Okey, ni saya punya, ni saya tak tahu. Okey, dah selesai dah 5 barang daripada 100 barang ni. Cari pula kampung lain, cari semua. Ada akhirnya 10 barang tak dikenal pasti, semua tak mengaku. Nak buat macam mana? Okay? Kita dah catat balik 10 barang ni tak boleh. Inilah dia hukumnya. Cari juga dalam tempoh sekian-sekian, sama ada ditentukan oleh hakim nanti, ataupun pemerintah, ataupun ditentukan oleh fuqaha, ahli fiqh. Antara pandangannya cari 2 tahun. Okey, tak apa. Berdasarkan ini, 1, 2, 3, 4 kat sini, barang luqatah, barang pungutan, yang dipungut lah, okay, yang tidak dapat dikenal pasti tuannya selepas dihebahkan dengan cara yang mendapati syarak.
Kita jumpa sesuatu, kita ambil sesuatu yang berharga. Saya sebut dulu kan, kalau yang jumpa tu kotak tisu, takkan nak pergi iklan kan. Tak ada kerja lah kan. Kalau jumpa tu ialah handphone lah, beg lah, apa benda ada isi dalam tu kan. Beg pula buku ke apa ke. Jadi ataupun harta, tak kisahlah, handbag kan. Jadi perlu diiklan dengan cara yang menepati syarak. Artinya jangan pergi iklan, saya jumpa handbag warna biru, dalamnya ada sekian. Ramailah orang mengaku kan. Saya jumpa handbag di tempat sekian, kata jalan siapa kat sini nama jalan apa? Jalan kat sini jalan apa? Ada? Rahim Kajai 1. Jalan Rahim Kajai 1 tu panjang kan. Jadi dia kena sebut, saya rasanya lalu situ dan rasanya jatuh dekat tempat sekian. Dekat-dekat tu okey lagi lah, dekat rumah 2, nombor 2. Memang nombor 2 pun benda tu jatuh. Okey. Lagi apa? Okey, tanya dia balik. Itu sebut gitulah, jangan sebut dalam dia ada 3 buku, ada 4 buku cat, ada 3 handphone. Habis lah. Itu maksudnya cara yang menepati. Kita kena bagi cara yang umum supaya dia datang, dia yang clarifikan. Rasanya dalam tu ada sekian. Okey. Dan kalau memang dah ada CCTV, tengok situ kesan orang tu, dan kita masa dia datang tu tengoklah kan. Memang tak ada cakap pun tak apa kot kan, kalau dah memang dah boleh dikenal pasti. Okay, cuma mungkin perlu diinterview jugalah kan, supaya tak salah orang. Okey. Selepas dihebahkan dengan cara yang menepati syarak, menepati agama, menjadi hak orang yang memungutnya. Kan, biasanya setahun. Yang ini biasanya setahun. Hukum luqatah ni ataupun benda yang dipungut setahun diiklankan, dihebahkan. Tak ada juga orang datang, barulah dihebahkan pula tempat-tempat yang ada orang. Jangan pergi hebah masuk hutan, siapa tinggal benda ni? Masuk hutan memang tak ada orang kan. Letak kat 7-Eleven, letak kat masjid, letak kat apa semua kan, Facebook dan sebagainya, contohlah. Ini kerana dialah orang yang paling berhak mengambilnya, pasal dia dah jaga benda tu kan. Jadi tak ada juga orang datang, dia ambil. Kemudian al-mafqud, orang yang hilang. Okey, al-mafqud iaitu orang yang hilang. Macam mana kita nak buat? Jika ditunggu kepulangannya selama tempoh yang ditentukan baginya, sama ada dengan ijtihad hakim. Hakim ni dua maksudlah, sama ada hakim mahkamah ataupun hakim pemerintah, atau tempoh yang ditentukan oleh para fuqaha. Katalah tak ada mahkamah kat situ. Kadang-kadang setengah tempat tak ada mahkamah yang Islam, mahkamah syariah tak ada. Saya nak buat apa? Fuqaha yang ada kat situ lah. Okay, saya kehilangan sekian-sekian. Okay, so macam mana nak kira ni? Okay, caranya antaranya ambil pandangan yang 2 tahun cari. Okay, lalu tamat tempoh itu dan masih tidak ditemui, maka hartanya dibahagi-bahagikan antara pewaris-pewarisnya yang wujud semasa dihukum kematiannya. Faham tak? Bukan semasa awal hari pertama dia hilang. Katalah 2 tahun. Bila 1 Januari 2014, 2015, 2016, 1 Januari itu baru jadi 2 tahun kan. 1 Januari 2016 tadi, siapa yang hidup lagi di kalangan keluarga dia, kerana situ baru dia dihukum sebagai mati, mafqud. Okey, dia mafqud daripada 1 Januari 2014, tapi dihukum sebagai mati pada 1 Januari 2016. Maka siapa yang hidup pada 1 Januari 2016, dialah yang akan dapat harta tu, bukan yang sebelum tu. Okey. Orang yang menjaga barang simpanan atau pajakan atau rampasan atau amanah. Rampasan tahu tak? Rampasan, immigration rampas letak kat seorang ni jaga. JPJ rampas letak kat seorang ni jaga, contohnya. Okay, jadi ataupun amanah tahulah. Lalu tidak dapat dikenal pasti tuannya. Punyalah lama kes tu, mungkin tuan dia dah tak tahu dah siapa punya ni. Okey. Dan putus asa dalam mencari. Cari dengan segala usaha, tak jumpa juga. Jika dia ingin, tengok jika dia ingin, ada 2 cara lah. Pertama, jika dia ingin, dia boleh berikan kepada penjaga Baitul Mal untuk disalurkan kepada kemaslahatan umum. Tu kalau dia nak, dia bagi pada Baitul Mal. Okay, Baitul Mal akan uruskan, selesai. Jabat agama ke apa ke, kalau ada Baitul Mal, mereka akan selesaikan.
Okey, dan mereka bagi kepada kemaslahatan awam, kan, buatlah sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Dan jika dia ingin, dia boleh sedekahkan bagi pihak tuannya dengan niat, jika tuan itu datang, akhirnya datang juga, dan lepas habis tempoh tu tiba-tiba datang, saya ditinggalkan di sini amanah 2 tahun lepas, kan, benda katalah beg yang penuh ada isi sekian-sekian, dia cek memang ada pun, tapi baru je semalam disedekahkan. Kan? Niat apa? Jika tuan itu datang, penjaga ini memberi pilihan kepadanya. Apa? 2. Pertama, membenarkan tindakan penjaga, dan tuan itu mendapat pahala seperti pahala orang yang bersedekah. Faham ya? Penjaga tu dia dah sedekahkan, dia dah bagi daripada anak yatim, takkan nak pergi ambil balik seorang-seorang, kan? Bukan kerja, kan? Dia bagi. Jadi saya dah buat macam ni kerana 2 tahun melebihi tempoh dah. Jadi tuan boleh pilih salah satu. Pertama, izinkan, maknanya benarkan benda tu, dan pahalanya kan mengikut. Kalau cara begitu, yang dapat adalah tuan punya. Yang kedua, menjamin barang itu untuk tuannya. Okey, maknanya dia kena bayar ganti rugi itu. Dalam keadaan ini, pahala nafkah akan dikecapi oleh orang yang melakukan sedekah. Penjaga itulah yang bagi sedekah tu, contohnya, dia dapat pahala tu. Dia kena bagilah, tapi bagi pada kadar yang ada pada dia lah. Contohnya, dia kena bagi, saya nak bagi boleh, cash tak boleh lah, kan, selepuk tu tak boleh, tapi nak bagi secara ansuran boleh lah, kan, sebulan 100 kan, tak apa, benda tu 20,000, sebulan 100 tak apa, kan, contoh lah, kan, tak ada masalah. Okey, orang yang mati, selesai yang tu, itu satu bahagian. Dan contoh yang keempat ialah orang yang mati dan tidak mempunyai pewaris yang diketahui, maka hartanya milik Baitul Mal, diuruskan pada untuk kemaslahatan umum. Okey, ini antara contoh-contoh lah, kan, yang dibawa untuk aplikasi, sebagai aplikasi kepada kaedah ini. Okey, ada soalan? Kalau yang ni soal harta kan, kalau katanya dan istilahkan macam tu, kemudian dia datang benda, isteri dia tu dah kena kahwin. Apa nak buat dengan isteri dia tu? Okey, ini soalan yang biasa akan timbul lah, iaitu yang mafqud ini, harta dia okey lah, kan, dah bagi semua. Tiba-tiba lepas 2 tahun tu, dia datang dalam keadaan sihat, kan, dia dapat hidup dekat bersama di bawah penjagaan orang bunian, contohnya, kan. Okey, hidup kat situ. Berlaku munasabah tak benda tu? Dah berlaku dah pun, kan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang Nabi kata jangan keluar, ada akan berlaku angin dan sebagainya, kan. So dia adalah 2 orang ni keluar, dia ambil angin, kan. Ribut ni bila dia tarik, dia terbang sekali, tiba-tiba dia termasuk dalam, jatuh kat tempat jin. Jin pun tangkap, jaga dia. Jagalah maknanya jadikan hamba ke apa tak tahulah. Jin yang tak Islam. Jadi bila jin yang Islam perang dengan kumpulan jin Islam ni, dia pun nampak, apa hal 2 manusia buat kat sini? Nak tanya macam mana dia orang tahulah, takkan tak tahu. Jin dengan kita yang tak tahu kadang-kadang, kan, yang duduk sebelah kita ni jin ke manusia, kan. Tapi jin dia tahu je, kan. Okay? Jadi dengan itu dah menang tu, mereka tanyalah dari mana keluarga, daripada sahabat Nabi, dikembalikan semula. Okay, kat situ kalau tak silap beberapa tahun lepas tu lah, bila dikembalikan, daripada situ datang perbincangan tentang mafqud ni. Okey, dan ulama kita, itu kisahnya lah. So istinbat mereka ialah, kalau seorang tu hilang, kemudian dihukum dah sebagai mati, makdum, yang dah mati dah, maka tiba-tiba dia datang kembali, hidup kembalilah namanya, kan. Dia hidup kembali. Kisah nak buat macam mana? Harta dia dah selesai lah. Isteri dia macam mana? Datang pula tengok isteri dah ada suami. Ni isteri aku ni. Hakim akan buat apa? Di situ boleh buat 2 benda lah. Pertama, hakim memang boleh putuskan, tengok kepada lelaki tersebut. Kalau dia tuntut itu sebagai isteri dia, maka hakim boleh saja nak mengarahkan supaya isteri itu diceraikan daripada suami yang semasa ini dan dikembalikan. Tak ada masalah. Okay? Ataupun hakim juga boleh putuskan, kalau dia nak, ikut orang tu lah, kalau dia nak untuk apa,
untuk dia lepaskan isterinya itu dan kekal dengan suami yang semasa. Bukan tanya isteri tak, hilang dia. Dah. Dia pasal bila perkahwinan tu, biasanya dalam perkahwinan tu suami itulah kan yang dikira kan. Dan sebenarnya isteri tu pun dia kahwin yang kedua, kahwin suami yang semasa ni atas dasar apa? Atas dasar suami itu dah mati. Kan? Katalah dah tempoh 2 tahun tu cari jumpa, kan, dia nak tak lagi jadi isteri? Memang nak pun. Tapi bila dah dihukum sebagai ma'dum, sebagai tiada, barulah dia habis iddah dia, baru dia kahwin kan. Okey, situ antara hukum yang saya masih lagi ingat berkenaan dengan perkara ni. Itu antaranya. Mungkin ada pandangan-pandangan lain lagi yang lebih kurang begitu. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada, insya-Allah. Okey. Dengan itu kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk memahami agamanya dan juga menunjukkan kebenaran agar kita mudah untuk mengamalkan, dan menunjukkan kebatilan agar mudah untuk kita hindari. Dan kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.